Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. قصة زيد بن دنثة وما قاله في حب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خبيب وزيد بن الدنثة وعبد الله بن طارق رضي الله عنه فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة وأعطوا بأيديهم فأسروهم ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعهم بها حتى إذا كانوا بالظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القران ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه بالحجارة حتى قتلوه فقبره بالظهران. وأما خبيب بن عدي وزيد بن الدنثة فقدموا بهما مكة فباعوهما من قريش بأسيرين من هذيل كان بمكة فبتاع خبيبا هجير بن أبي إهاب التميمي. وأما زيد بن الدنثة فبتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه فبعثه مع مولى له يقال له نستاس إلى التنعيم وأخرجه من الحرم ليقتله واجتمع ربط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل أنشدك بالله يا زيد أتحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. قال يقول أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. سبحان الله. قال ثم قتله نستاس. Kita belajar berkenaan dengan peperangan Uhud sebelum ni, bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in semangat mereka untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk berjihad, untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka keluar daripada Madinah untuk pergi peperangan Uhud, dua orang tua yang tak dapat pergi peperangan Uhud itu, salah seorang adalah ayah kepada Huzaifah, Abu Huzaifah lah, dia tak dapat pergi. Kisah dia masyhur, sebab tu saya cerita, saya tinggal cerita dia. Ni, Qissatu Syahadatil Yaman. Dua orang, Thabit bin Waqs dengan Al-Yaman ataupun Abu Huzaifah lah. Abu Huzaifah ada dua orang, tapi ni Abu Huzaifah ni bapa kepada Huzaifah ibn Al-Yaman yang kita panggil pemegang
rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, dan dia adalah pengintip dalam peperangan Khandaq. Bila mereka sedang berjihad, ayah dia dengan Sabit bin Waqs ni mereka sembang, mereka kata kita tak pergi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam halang kita sebab kita dah tua. Tapi dia kata apa guna? Kita dah tua, tak boleh buat apa-apa. Apa guna kehidupan kita baik kita mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk syurga. Maka masa ketika itu dah fasa yang kedua yang kita belajar dalam Uhud, maka Abu Huzaifah ni, bapa dia Al-Yaman ni, dia pun pergilah. Ketika itu syaitan dia jahat. Masa musuh datang di sebelah sana kan, dia sengaja bila orang mukmin ada belakang orang mukmin, syaitan akan laungkan suara kata musuh. Jadi sehingga mereka tersilap sebab mereka tak perasan lah, kata bapa Huzaifah sepatutnya tak ada dalam peperangan. Tiba-tiba ada orang yang muka baru mereka ingat musuh. Sebab mereka pakai baju perang kan, topi besi apa semua. Maka mereka telah bunuh bapa dia. Orang Islam sendiri telah bunuh bapa dia. Sedangkan Huzaifah masa tu dia menjerit kan, dia kata bapa aku. Ni ada kisah dalam dia kata bapa aku. Tapi orang bunuh juga sebab tak kenal. Maka Nabi SAW, maka mereka katalah, orang Islam kata ma'arafnahu, kami tak tahu. Tapi Zaifah kata yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim, semoga Allah ampunkan kamu, sebab itu atas dasar kesilapan. Dan Nabi SAW telah bayar dengan 100 ekor unta. Dia dipanggil kan, maka dia telah sedekahkan diah itu kepada orang Islam. Dia tak mau, itu pun dia tak mau. Dia kata ambil, itu pun saya tak mau. Maka kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala telah muliakan Huzaifah ibn al-Yaman kan. Banyak hadis-hadis berkenaan akhir zaman ni dia yang meriwayatkan, Huzaifah ibn al-Yaman. Nabi doa khas untuk dia dalam peperangan Khandaq kan. Peperangan Badar memang tak pergi sebab mereka ada perjanjian dengan orang Quraisy, bapa dengan anak ni. Kata orang Quraisy tangkap dia orang, kata kami akan lepas dengan syarat kamu tak boleh menyertai mana-mana peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Tapi kerana mereka dah khianat, yang ni mereka datang serang, jadi defend boleh lah, mereka bukan pergi keluar perang. Itu satu peristiwa yang mana dia datang kemudian dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan mati syahid. Satu orang lagi nama dia Kuzman, saya pernah cerita sebelum ni. Kisah dia pun masyhur juga dalam peperangan Uhud, di mana dia datang kerana bila dia balik dengan geng Abdullah bin Ubay tu, orang wanita-wanita Madinah mula kutuk dia, kata apalah engkau pengecut balik. Abdullah bin Ubay ni dia munafik, dia memang tak nak mati. Dan dia kata qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum, dia kata kalau kami tahu perang kami dah pergi dah, dia kata. Maka Allah kata hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman, kata Allah nak bagi tahu kamu, kata mereka ni lebih dekat dengan kafir daripada mereka ni dekat dengan beriman. Mereka ni bukan orang yang beriman, pura-pura saja. Salah seorang Kuzman, tapi bila wanita-wanita mula hina dia, maka dia pun telah pergi. Pergi sebab apa? Sebab tak tahan penghinaan tu, dan dia pergi perang. Bila sahabat nampak Kuzman sedang menyerang musuh, dia orang datang jumpa Rasulullah, kata Kuzman dah datang balik dan dia pergi serang musuh. Nabi SAW kata apa? Huwa finnar, dia dalam api neraka. Sahabat yang tanya ni pun dia kata saya pun terkejut, kenapa? Maka dia pun, dan takkan saya nak mendustakan Nabi SAW, maka dia kata saya pun mengikori dia, saya ikut dia nak tengok. Waktu Kuzman dia perang sampai satu masa bila dia dah cedera parah, dia terkena panah, dia tak tahan lagi, dia letak pedang dia lompat dan dia bunuh diri atas pedang dia sendiri. Waktu orang beriman ni dia kena sabar sampai nafas terakhir, tak boleh putus asa, tak boleh mengalah. Maka sahabat yang tengok ni datang jumpa Rasulullah, kata ya Rasulullah benar Kuzman dah bunuh diri. Tapi dia tanya, ya Rasulullah, tapi kenapa dia perang di sini? Boleh juga dia perang daripada pihak sana, faham tak? Kenapa dia tak serang sebagai musuhnya? Kan dia memang musuh Islam. Maka Allah Subhanahu Nabi SAW kata, innallaha la yu'ayyidu hadzal din biyadil fasik. Kadang-kadang Allah guna juga orang fasik ataupun orang kafir untuk membantu agama. Itu Allah punya kuasa. Kita tak boleh guna. Inna la nusa'id. Nabi kata kami tidak mengambil bantuan daripada orang kafir. Dalam peperangan Badar kan, bila ada seorang tu datang nak offer bantuan, Nabi kata kami tak ambil, tapi Allah sendiri kadang-kala Allah ambil bantuan, maksudnya Allah gunakan orang kafir untuk agama dia. Itu Allah punya kerja, kita tak tahu.
Kadang-kadang Allah gunakan. Tapi Nabi tak, bila habis perang Uhud yang kita belajar kan, bila mereka keluar balik nak pergi tengok musuh ada ke tak lagi, masa tu pun Nabi kata hanya siapa yang menyertai Uhud saja yang boleh pergi, yang lain tak boleh. So Nabi tak benarkan orang munafik ni keluar, tak boleh. Bila dah tahu terang-terangan mereka ni munafik, no. Nabi tak kata macam tu, cuma Nabi kata siapa yang bersama dengan kami semalam dalam peperangan Uhud ataupun hari ini, dia saja yang boleh pergi perang tu. Berarti orang munafik pergi kan dia dia khianat pula kan. Nabi SAW punya kebijaksanaan dalam tu. Nabi kata siapa yang pergi saja. Maka ketika tu adalah diorang dalam keadaan cedera parah. Mereka bangun juga, Ali bin Abi Talib, Abu Bakar As-Siddiq, Zubair bin Awam, mereka semua pergi perang balik. Nabi pun pergi. Walaupun Nabi berlumuran darah muka Nabi, Nabi pun pergi keesokan hari. Hamra al-Asad kan, minggu lepas kita dah belajar. Jadi selepas tu apa jadi? Lepas peperangan Uhud kan, pada penghujungnya Abu Sufyan kata macam inilah, dia kata tahun depan kita jumpa balik kat Badar. Tahun depan kita jumpa balik kat Badar, kita bertempur balik. Nabi kata okey, tak apa. Tapi selepas tu orang yang mereka yang tinggal di sekeliling Madinah ni, mereka dah nampak dah kata orang Islam ni dah lemah, 70 orang dah syahid, ramai cedera parah. Dan mereka masa tu nak cuba ambil kesempatan. Salah seorang ketika itu adalah Khalid bin Sufyan, nama dia. Khalid bin Sufyan. Nabi SAW dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mereka, kata Khalid ni jahat, dia kata dia akan buat preparation, dia nak buat preparation untuk datang menyerang Madinah. Ya Allah perintah untuk pergi bunuh dia dulu. Maka Abdullah bin, ada seorang sahabat Nabi SAW, Unais tak silap saya, Abdullah bin Unais, dia telah pergi, dan cerita dia pendek saja, dia telah bunuh. Tapi cerita selepas ini ada kaitan dengan ini. Daripada Huzail, kaum Huzail ni. Bila dia bunuh ketua mereka ni, maka mereka dah bengang. Kata mereka baru buat persiapan. Suara kurang jelas. Tak jelas. Perlahan. Ha? Jadi bila mereka, boleh dengar cuba tengok. Suara jelas ke? Tengok. Okey. Jadi bila mereka dapat tahu ketua mereka dah kena bunuh, mereka buat perancangan, kata sekarang ni tak boleh jadi. Maka mereka buat perancangan yang jahat. Perancangan yang jahat. Iaitu, okey tak? Ha? Ni angin. Letak sini. Takut dekat sangat. Jelas kata okey lah. Jadi tak sinilah, ni tak jelas dia. Mereka buat perancangan yang jahat. Perancangan mereka iaitu mereka kata macam inilah, kita buat bentuk satu jemaah pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pura-pura bagi tahu kami dah beriman, kami perlukan orang untuk ajar kami. Maka mereka pun pergilah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka bagi tahu kata mereka dah beriman, jadi kami perlukan orang untuk ajar kami. Itu jadi itulah peristiwa dipanggil Ar-Raji' jadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah utuskan 10 orang untuk pergi ajar mereka. Ar-Raji'. Dalam masa yang sama ada seorang peristiwa ni berlaku sama-sama. Satu lagi dipanggil Bir Maunah. Itu pun berlaku sama-sama. Di situ ada seorang Abu Bara Amir bin Malik ni, dia pun datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perkara lain, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah dia kata saya fikir dulu, tapi walau bagaimanapun dia kata kenapa tidak Rasulullah utuskan
orang-orang pergi ke tempat kami di Najd dan dakwah mereka ni akan terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia menghargailah dakwah Nabi walaupun masa itu dia tak mengaku sama, tak berikrar sama ada dia beriman ataupun tidak. Dua peristiwa ni berlaku sama-sama. Sebab kita akan tahu penghujung dia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dapat berita sama-sama. Yang pertama, jemaah ni Nabi utuskan 10 orang pergi. Dan satu jemaah yang kedua ni sebab nak pergi ke Najd, kaum besar, Nabi utuskan 70 orang daripada ahli Sufah. Dan mereka ni semua ulama-ulama hafiz Al-Quran dan mereka semua di kalangan yang terbaik yang memahami Al-Quran. Nabi utuskan semua mereka tu. Abu Bara' tadi kata, dia kata jangan takut. Sebab apa, masa ketika itu Nabi SAW kata takut nanti kan dia orang bunuh. Nabi mula fikir kan, dia kata tak, saya bagi jaminan. Maka jemaah pertama tu pergi ke Raji'. Bila sampai ke Raji', sebab apa dia orang tipu. Daripada Huzail ni, kaum ni, mereka tipu. Sebab apa, mereka nak balas dendam atas kematian ketua mereka tu kan, Khalid bin Sufyan. Mereka tipu Nabi SAW. Bila sahabat sampai je ke Raji', mereka telah serang, mereka telah kepung dengan ratusan orang. Mereka telah kepung. Mereka sampai di satu bukit yang kecil, dikepung. Dan mereka telah serang bertubi-tubi dan mereka telah bunuh Asim, ketua mereka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lantik sebagai amir mereka. Asim pula, dia adalah seorang yang telah bunuh suami kepada seorang perempuan di situ. Seorang perempuan daripada kabilah Huzail ni, dia bunuh suami perempuan tu. Di perempuan tu kata, siapa yang bawa panggil apa? Kepala Asim kepada saya nak minum marak dalam tu, saya akan berikan dia 100 ekor unta. Maka mereka telah bunuh dan mereka telah bawa kepada perempuan tu. Kemudian yang tinggal masa tu yang tak kena lagi, yang maksudnya yang tak mati lagi, 3 orang. Abdullah bin Tariq, Khubayb dengan Zaid. Yang tadi saya baca tadi peristiwa mereka. Mereka pula kata kat diorang ni, kata okey macam ni, korang turun je, kenapa bersembunyi, turun dari situ, kami tak nak apa-apa kan. Tapi Asim, dia dah tahu dah kata perempuan tu, saya lupa nama dia, Surafah ke apa, dia dah tahu dah kata perempuan tu memang dah buat pengumuman tu. Maka dia doa, dia kata, ya Allah, seperti mana di siang hari aku pelihara agamamu, di malam hari engkau peliharalah jasad aku. Sebab dia tahu mereka akan bawa kepala dia dan akan pergi kepada perempuan tu, dan perempuan tu nak buat apa, tapi dia dah buat pengumuman dah. Jadi bila dia meninggal dunia, maksudnya yang syahid, dia syahid, Asim syahid, mereka serang dia sehingga dia syahid. Maka tiba-tiba datang lebah yang banyak sehingga mereka, bukan lebah, tiba-tiba datang angin yang kuat, sehingga mereka tak dapat nak pergi ke tempat tu untuk dapatkan mayat jenazah Asim untuk bawa kepada perempuan tu lah. Jadi mereka tak apalah, tunggulah nanti malam kan kita ambil lah. Tapi yang mereka ketika itu 3 orang ni mereka dah perangkap, mereka dah turun, kami tak akan buat apa-apa, kami akan bebaskan. Tapi 3 mereka telah tangkap, iaitu Abdullah bin Tariq, Khubayb dan Zaid. Dan 3 ini, dan mereka ni memang tahu, kata 3 ini memang ada permintaan di Mekah. Sebab apa? Mereka telah menyertai peperangan Uhud, peperangan Badar, mereka telah bunuh keluarga Quraisy. Jadi kalau kita pergi Mekah, kita boleh jual mereka ni kepada orang Quraisy, kita akan dapat duit. Dan mereka, dan juga Huzail ni, dia orang ada banduan dengan orang Quraisy. Dia orang kata, kita boleh merdekakan orang kita dengan balasan dia. Itu cerita dia. Tadi saya bacakan tu kan, itu cerita dia. Kemudian mereka pun telah bawa 3 orang ni. Sebelum tu, malam tu Allah Subhanahu Wa Taala mula datang angin ribut yang kuat. Kemudian datang hujan turun, tiba-tiba muncul macam seperti sungai. Daripada tiba-tiba tempat tu memang tak ada sungai pun, dan telah bawa jenazah Asim tu Allah telah pelihara. Maksudnya Allah telah, air tu telah bawa laju jauh dan hilang dari situ. Kuasa Allah. Bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu diberitahu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, Allah telah perkenankan, kata Allah pelihara setiap orang yang pelihara agama, hidup dan dalam keadaan mati. Dua-dua keadaan Allah pelihara. Ni Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata. Ya, Asim bin Thabit ni adalah datuk kepada Asim bin Umar bin Khattab. Itulah. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, Allah pelihara
setiap orang yang memelihara agama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan pelihara dia masa dia hidup pun dan selepas dia mati. Jadi dua peristiwa selepas 3 orang mereka bawa ke Mekah. Satu Abdullah bin Tariq, Zaid, dan yang ketiga adalah Khubayb. Tiga-tiga kisah yang masyhur yang berlaku yang saya baca tadi. Zaid bin Ad-Danithah, lepas tu Khubayb. Abdullah bin Tariq dalam perjalanan tu, dia lepaskan diri, dia ambil pedang, maka mereka lontar batu, mereka bunuh dia, maka dia telah syahid. Seterusnya, bila sampai ke kota Mekah, dua-dua orang ni telah dibeli. Khubayb pun ada orang beli, Zaid pun ada orang beli. Banu Harithah beli Khubayb. Lepas tu yang beli Zaid ni adalah Safwan bin Umayyah. Sebab apa? Zaid adalah salah seorang yang terlibat dalam pembunuhan Umayyah bin Khalaf, tuan kepada Bilal kan, dalam peperangan Badar. Jadi dia nak Zaid tu. Dia nak Zaid. Maka Khubayb punya kisah, mereka telah bawa dia ke tempat ke kaum Banu Harithah dan mereka telah ikat tangan kaki dia dan mereka telah tetapkan hari untuk mereka pancung kepala dia. Tapi hari sebelum dia dipancung kepala tu, orang perempuan rumah tu dia nampak, kata Khubayb makan anggur yang segar, sedangkan dia kata tak ada musim anggur pun. Dia kata pelik mana dia dapat anggur yang segar. Dan kemudian dia minta pisau cukur untuk dia bersihkan diri dia sebelum hari apa? Sebelum hari kematian dia kan, sebelum hari kematian dia. Hari mereka nak pancung dia. Maka bila dia berikan pisau cukur tu kepada Khubayb, anak dia telah pergi. Dia dah takut, dia kata habislah, dia kata Khubayb mungkin akan gunakan anak kecil ni untuk lepaskan diri. Tapi Khubayb tak, Khubayb dukung anak tu letak dan Khubayb lepaskan. Ini contoh yang terbaik, kata bagaimana para sahabat ni walaupun dalam keadaan nyawa mereka, dalam keadaan itu pun mereka tak buat perkara yang tidak baik dengan kanak-kanak dan wanita. Begitu sekali mereka jaga amanah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada mereka. Kan kita bila dah keadaan dah macam tu kan, memang kita akan buat apa sajalah kan, dan kita kata halal. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Mahdhurat kan, dalam keadaan darurat semua boleh. Ada seorang cerita ni sekadar ceritalah, ini bukan kisah benar tapi kita sebagai pengajaran. Kita sesayang-sayang ibu kepada anak dia pun ada limit dia, tetapi sesayang-sayang sahabat ni nanti kita belajar. Abu Sufyan kata, last sekali dia kata, aku tak pernah jumpa lagi orang yang sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah jumpa lagi seorang ketua yang disayangi lebih daripada para sahabat menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah jumpa lagi. Ada orang cerita, kata ada seorang kata, tetapi ibu punya kasih sayang untuk anak dia pun limited. Itu pun ada limit dia. Kata ada seorang ibu dengan anak ni mandi laut, tiba-tiba anak tu nak lemas. Jadi ibu yang tak pandai berenang tu pun dia lompat juga pergi tengah-tengah laut. Sedangkan dia pun tak pandai berenang. Sebab dia kata sayang saya kepada anak, saya nak selamatkan juga anak saya. Tapi tengok-tengok ibu tu dah mula lemas. Maka dia buat apa? Dia pijak anak tu, dia keluar. Dia kata ibu punya tahap sayang kepada anak tu pun ada limit. Bila dia tahu nyawa dia sekarang dah mula kan. Bila orang dalam keadaan nyawa nak keluar, dia tak faham, tak nampak apa dah. Dia orang kata itu saja limit dia. Sehingga nyawa dah. Sahabat ni yang dia orang boleh bagi anak mereka bukan kerana sayang ibu kepada anak, tapi sayang seorang hamba kepada Allah. Sebab tu dia sanggup bagi nyawa. Sayang seorang tu kepada Rasulullah. Sebab tu dia sanggup bagi nyawa. Kan, sayang dia kepada syahid. Sebab tu dia sanggup bagi nyawa. Allah Akbar. Jadi Khubayb ni kan, balik kepada cerita tu, dia tak buat apa-apa pada anak tu, walaupun dia tahu mereka nak bunuh dia, dan dia minta izin. Dia kata izinkan aku untuk solat 2 rakaat. Maka mereka izinkan. Kemudian dia semayang dengan kadar biasa, tak panjang tak pendek. Dia kata kalaulah tak nak korang kata saya saja panjangkan solat sebab takut mati ni, saya dah panjangkan solat saya. Maka dialah seorang yang pertama dalam sejarah Islam yang solat 2 rakaat dulu sebelum dibunuh. Kemudian perkara itu dah menjadi satu sunnah, maksudnya semua orang buat. Nabi SAW iktirafkan jadi sunnah lah. Maka mereka, banyak orang dah mula beramal dengan perkara itu selepas tu. Semayang 2 rakaat dulu. Dialah orang yang pertama yang semayang 2 rakaat sebelum kemudian mereka telah pancung kepala dia. Kedua, Zaid bin Danithah tadi. Safwan bin Umayyah telah
beli dia untuk bunuh dia. Beli daripada orang kaum Huzail ni kan, dan mereka merdekakan orang Huzail untuk bunuh, dan dia serahkan kepada seorang hamba dia untuk bawa untuk bunuh. Nistas, nama hamba dia Nistas. Dia kata bawa dia pergi ke Tanaim. Tanaim tahu kan, miqat kat Mekah tu. Dia kata bawa ke sana dan bunuh. Maka ketika dia orang dah letak dia kan, dia orang dah nak pancung dia, dia orang letak, maksudnya nak panah dia, dia orang gantung dia. Maka Abu Sufyan kata kat dia, subhanallah, dia kata anshuduka billah, dia kata jangan bohong, dia kata sebut nama Allah, dia kata dengan nama Allah jangan bohong, dia kata engkau mesti rasa sekarang ni kalaulah yang digantung ni Nabi Muhammad bukan kau, betul tak, dia kata, dan kau dapat duduk bersama dengan ahli keluarga, maksudnya silap banyaklah kau terima perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Maka dia kata tak, dia kata wallah, dia kata demi Allah, ma uhibbu anna Muhammadan al'an fi makani alladhi huwa fi tusib. Dia kata aku tak sanggup tengok Nabi di mana Nabi ada di mana Nabi ada ketika ini, walaupun Nabi terkena duri, dan sedangkan aku duduk bersaja-saja bersama keluarga aku, itu pun aku tak sanggup. Maksud Nabi terkena duri dan aku berseronok dengan keluarga, itu pun aku tak sanggup. Maka Abu Sufyan kata ma ra'aitu minan nasi ahadun yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Nak terjemah pun susah. Maka Abu Sufyan kata tak pernah aku lihat sesiapa yang menyayangi sesiapa pun seperti mana para sahabat Muhammad menyayangi Muhammad. Tak pernah aku tengok. Begitu para sahabat sayang Nabi SAW, bagi nyawa. Sebelum dia nak dipanah tu, nak dibunuh tu, dia doa, dia semoga Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan mereka kerana mereka telah menyusahkan, maksudnya telah mengkhianati kita semua kan. Benar pengkhianatan kan, kisah cerita berawal Raji' ni pengkhianatan. Abu Sufyan, Muawiyah radhiyallahu anhu meriwayatkan ketika dua-dua mereka alhamdulillah akhirnya beriman. Muawiyah kata ayah saya cepat-cepat dia baringkan saya di atas tanah. Sebab apa, orang jahiliah ni kata kalaulah ada doa buruk ni tak nak bagi kena baring cepat-cepat, kena baring ke atas bumi. Dia kata dia punya yakin dengan doa Zaid tu, dia baringkan cepat-cepat. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan iman. Kita sebab itulah dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud banyak orang yang tak mati. Allah Subhanahu Wa Taala pelihara yang banyak yang syahid. Para mereka yang syahid ni adalah kerugian untuk orang Islam ya, tapi keuntungan untuk mereka. Mereka telah syahid kan. Syahid terus masuk syurga. Saya selalu ulang ayat tu, orang yang syahid ni tak ada hisap, terus masuk syurga. Kubur pun tak ada, mahsyar pun tak ada, apa pun terus masuk syurga. Sebab tu mereka punya semangat kan. Ini kisah yang berlaku Ar-Raji'. Dan dia berlaku sebab apa? Saya cerita tadi, sebab dia orang bunuh ketua di atas wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berlaku peristiwa Ma'unah. Saya bagi tahu peristiwa ni berlaku sama-sama masa Bir Ma'unah. Abu Bara datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya cerita tadi kan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan berapa orang? 70 orang the best, yang paling pandai Al-Quran untuk ajar orang najat kepada agama. Allahu Akbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar Al-Munzir bin Amr dan juga lain-lain sahabat dengan lain-lain sahabat. Maka mereka juga bila sampai di Ma'unah, mereka juga telah dikhianati. Sedangkan Abu Bara dah bagi jaminan, tapi ketua mereka tu Amir bin Tufail, tak silap saya, dia khianat juga. Dia khianat juga. Walaupun dia tahu, kata orang Amir bin Tufail, walaupun dia tahu bahawa Abu Bara ni daripada kabilah dia, orang besar, dia telah bagi jaminan pun dia khianat juga. Dia hantar orang untuk bunuh mereka. Dia pandai. Dia tak hantar orang daripada kabilah dia, sebab dia kata yang bagi jaminan tu kabilah saya kan, dia hantar orang kabilah lain. Dia kata ini peluang. Sebab apa? Dia benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amir. Dia pernah offer Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata macam nilah, dia kata bandar engkau merintah, kampung bagi kepada aku. So, dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka telah mengkhianati juga. Ma'unah ni pun berlaku satu peristiwa yang mana mereka telah bunuh semua orang kat situ. Diorang serang sekaligus tanpa disedari pengkhianatan itu berlaku. Kecuali ketika itu ada seorang sahabat yang mana dia terhimpit di kalangan yang dah
syahid tu, dia terhimpit, orang tak tahu dia hidup, nama dia Ka'ab, dan dia akhirnya syahid dalam peperangan Khandaq. Ketika itu dua orang sahabat, mereka diutuskan ta'am, maksudnya pergi siapkan makanan ataupun sebaliknya untuk jemaah ataupun air. Maka mereka tak ada dalam di kalangan tu, masa mereka Munzir dengan Ammar, dua orang. Ammar bin Umayyah dengan Al-Munzir, dua orang ni. Jadi bila mereka nak pulang balik ke arah jemaah yang mereka tinggalkan tadi di Ma'unah tu, nama tempat tu Ma'unah. Sebab tu nama tempat, nama peperangan, maksud nama pembunuhan ni, kesyahidan ni, nama Bir Ma'unah ni pun pengkhianatan juga. Bila dia tengok daripada jauh nampak burung berkerumun di situ, dia kata ini tanda-tanda ada sesuatu yang telah berlaku, apa nak buat? Maka Ammar bin Umayyah kata dia daripada Muhajir dan Al-Munzir ni Ansar. Dia kata baik kita balik untuk sampaikan berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Munzir kata kalau mereka dah syahid, aku tak nak ketinggalan, kata. Kalau aku balik, aku hanya akan jadi orang yang ceritakan kisah lah, kata kami macam ni, lepas tu mereka. Aku tak nak jadi orang yang menceritakan, aku nak jadi cerita. Faham? Aku tak nak jadi orang yang menceritakan, aku nak jadi cerita, aku nak jadi sejarah. Sejarah ni tak jadi tanpa pengorbanan, tuan-tuan. Perlu kepada pengorbanan, perlu kepada memberi nyawa untuk agama Allah, baru kita jadi history, baru kita jadi sejarah. Dalam Islam, siapa yang syahid, siapa yang mati, siapa yang memberi pengorbanan untuk agama, dialah yang makmur sampai bila-bila. Itulah ajib kan agama ni. Siapa yang syahid, dialah yang makmur. Maka akhirnya Ammar pun setuju, dia tak apalah kalau macam tu saya pun ikut sekali lah. Jadi bila dia sampai ke sana, mereka telah bunuh juga Al-Munzir ni, tetapi Ammar ni dia telah selamat. Dia telah selamat dan dia telah berjaya, sebab dia dah tahu kata mereka ni khianat, maka dia telah berjaya selamatkan diri dia. Tengoklah niat kan, bila seorang memang daripada awal dia niat nak balik, maka Allah bagi dia balik. Seorang yang memang niat dia nak syahid, Allah telah syahidkan dia. Maka Ammar ni dia telah balik. Dalam perjalanan balik, dia ternampak dua orang daripada kabilah Najat ni. Maka dia sembunyikan diri dan dia bunuh dua orang ni. Sebab apa? Dia takut mereka bunuh dia. Tapi sebenarnya dua orang ni telah mendapat jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tahu. Jadi bila dia pulang dia pulang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar cerita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kata tak apa, pembunuhan mereka ni kami akan bayar dia. Dia dah jadi 200 ekor unta lah. 200 bukan sikit. Jadi orang Islam kena kumpulkan harta sebanyak tu. Tapi bila dia sampaikan berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang semua sahabat 70 orang ni telah syahid, dan yang pergi rajin tentang Khubayb, Zaid punya berita pun datang sekaligus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid pun dah syahid, Khubayb pun dah syahid, 10 orang yang pergi rajin pun kena khianat, ini pun kena khianat, ini pun kena bunuh. Nabi sedih sangat-sangat. 30 hari berturut-turut Nabi sallallahu alaihi wasallam baca qunut nazilah. Inilah pertama mulanya qunut nazilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doa untuk kemusnahan mereka. Dia Amir bin Tufail ni akhirnya dia kena penyakit yang mana orang dia telah tinggalkan dia dan dia mati dalam kesakitan tu. Penyakit yang maksudnya yang menjijikkan. Allah Subhanahu Wa Taala telah terima doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pun mereka mengkhianati perjanjian. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perang ni dia tak habis kat situ kan. Sebelum satu saya lupa cerita. Dalam Bir Ma'unah ni, orang pertama yang mereka hantar wakil tu adalah Haram. Nama dia Haram bin Milhan. Dia orang pertama, mereka sampai ke Bir Ma'unah, mereka hantar satu orang dulu, kata pergi jumpa dulu ketua dia, tengok ya, macam mana. Sebab mereka datang tu bukan untuk perang, untuk apa? Untuk ajar kan, untuk ajar mengaji, untuk ajar Quran. Sebab dia orang datang semua. Jadi bila Haram sampai ke sana, mereka telah serang dia dan bunuh, tikam daripada belakang. Daripada belakang. Amir bin Tufail ni diisyarah je kepada orang dia, kata bunuh. Itu pun daripada belakang, khianat lagi. Maka bila dia ditikam, dia pancuk darah, sebab daripada belakang ditikam, pancuk darah, dia ambil darah tu, dia sapu kat muka, dia kata Allahu Akbar, fuztu wa rabbil Ka'bah. Dia kata Allah Maha Besar, sesungguhnya aku telah berjaya demi Tuhan Kaabah. Pembunuh dia tu, nama Jabbah, dia dengar, dia kata dia cakap apa?
dia pun masuk Islam sebab dengar kata-kata tu. Pembunuh dia pun masuk Islam. Para sahabat sehingga dah dibunuh pun mereka dakwah lagi dan dakwah mereka sampai. Dan mereka rasa nikmat tu. Sebab mereka pergi memang untuk mati di jalan Allah. Maksudnya untuk mati. Kita dah dapat kehidupan ni, sekarang ni kita nak minta mati untuk Allah pula. Faham tak? Kehidupan Allah dah bagi, sekarang ni kita nak dapat kematian untuk Allah. Kematian dalam keadaan Allah redha. Mati untuk agama Allah. Mati untuk Allah. Faham tak? For the sake of Allah. Sahabat dapat tu, dia kata, ni lah aku nak. Dia kata, Allahu Akbar. Dia kata, fuztu wa rabbil Ka'bah. Dia kata, aku telah berjaya. Dia kata, orang tu dengar, dia tanya apa, dia cakap apa makna dia. Mungkin bahasa mereka lain, kata apa makna dia. Maka bila orang tu bagi tahu, apa tu dia kata, sadaqa wallah. Dia kata, betul demi Allah. Kemudian dia kata, dia telah masuk Islam. Ini tajuk kisah ni, kata qawlu haramin 'inda al-qatl wa islamu qatilihi bisababi qawli. Kata apa yang haram kata ketika itu, dan dengan kata-kata dia pembunuh dia pun masuk Islam. Ini semangat para sahabat. Tapi yang saya cerita tadilah, kemudian mereka semua yang datang ke Bir Ma'unah semua telah syahid kecuali seorang sahabat nama Ka'ab, dan dia pun akhirnya telah syahid. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dialah yang balik kan lepas tu. Seorang sahabat tak tahu cerita semua, dia dah tahu semua cerita dan cerita kepada Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian doa berpanjangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam doa 30 hari Nabi buat kunut nazilah dalam setiap solat. Daripada situlah mula masail ataupun syariat kunut ketika ada masalah besar. Jadi kita punya masalah tak pernah selesai sebab tu hari-hari kita buat kunut. Masalah umat memang di seluruh dunia sentiasa dalam keadaan tertekan, masalah, ditindas, dihina kan. Jadi kita kena buat doa kunut. Bila Nabi SAW terpaksa bayar diah untuk dua orang tadi yang dibunuh oleh Ammar bin Umayyah, saya cerita tadi kan, dalam balik daripada Bir Ma'unah ni, maka Nabi SAW seperti mana perjanjian Nabi dengan orang Madinah dan juga orang Yahudi di sekitar Madinah. Siapa yang belajar sirah sebelum ni, saya cerita Banu Qainuqa Nabi dah halau keluar dah kan, sebab dia orang punya pengkhianatan yang dia orang buat dengan seorang perempuan yang pergi beli barang di pasar mereka. Ingat Kemudian Nabi pergi jumpa Banu Nadir kali ni. Banu Nadir nak minta bantuan untuk bayar, sebab mengikut perjanjian kalau apa-apa kita akan semua akan bantu untuk bayar diah ni. 200 ekor unta ni bukan sikit tau. Kalau duit hari ni mungkin berjuta lah. Berjuta. Maka dia orang pun kata, okey, kata duduk sini, tunggu sekejap Muhammad, kami pergi. Sebab mereka balik, mereka mesyuarat untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka buat keputusan untuk baling batu daripada atas kubu. Orang Yahudi ni mereka tinggal pun dalam kubu. Kan sebab tu mereka ni terkenal dengan kaum yang pengecut. Perang pun mereka tak akan pergi, duduk dalam rumah pun mereka akan sembunyi. Mereka ni memang pengecut sangat-sangat. Orang Yahudi ni golongan yang penakut. Mereka guna orang boleh lah, sendiri tak akan pergi. Munafik pun macam tu juga. Dan mereka kata, okey, Muhammad ada ni peluang. Baling batu daripada atas, bunuh. Nabi Muhammad dapat wahyu, Nabi SAW dapat wahyu, Nabi pergi tinggalkan tempat itu, dan kemudian Nabi SAW bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala telah izinkan kita untuk perangi mereka sekarang. Maka itulah jadi peperangan dengan Banu Nadir, dan akhirnya Nabi SAW telah halau, kepung mereka selama 8 hari 10 hari. Nabi kepung mereka. Masa tu Abdullah bin Ubay bin Salul datang jumpa Nabi SAW, dan dia pergi jumpa mereka. Dia kata tak perlu, dia kata Allah cerita tentang mereka dengan detail dalam surah Al-Hasyr. Ibni Abbas radhiyallahu anhu kata surah ni boleh panggil surah Banu Nadir, sebab seluruh Quran, seluruh surah ni Allah cerita tentang peristiwa ni yang saya cerita ni, Banu Nadir ni. Daripada sabbaha lillah ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim wallazi akhrajal ladzina kafaru min diyarihim kan li awwalil hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Kata kamu sangka kamu sembunyi dalam rumah boleh selamat kan, tapi perintah Allah dah sampai. Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwalil hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya tewaskan mereka. Jadi dalam cerita ni, dalam surah ni Allah kata alam tara ilal ladzina nafaqu
yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Abdullah bin Ubay kata, tak tahukah berkenaan dengan orang munafik ni, mereka datang jumpa orang Yahudi ni, mereka kata tak apa, jangan, kalau mereka halau kami akan keluar dengan kamu sama-sama. Jangan. Kalau mereka perang kamu, kami akan perangi mereka bersama dengan kamu. Kami akan bantu kamu. Allah Subhanahu Wa Taala kata tak ada, mereka ni penipu saja. Orang munafik lagi teruk daripada kamu. La in ukhriju la yakhrujuna ma'hum. Kalau kamu keluar, mereka tak akan keluar dengan kamu perang. Wa la in qataluhum la yuwallunna al-adbar. Kalau kamu dibunuh, mereka diperangi, mereka akan lari dulu. Ini mereka ni percaya sangat, kata Abdullah bin Ubay. Memang munafik ni lagi penakut. Yahudi memang penakut, munafik lagi penakut. Nabi SAW telah kepung Banu Nazir ni. Dah tahu kan apa relation peristiwa ni dengan Bir Ma'unah kan. Sebab Nabi nak minta bantuan, mereka khianat Nabi SAW, maka perintah Allah untuk serang mereka dan halau mereka keluar. Sebab mereka dah khianat, tak boleh duduk dah situ lagi. Sekali dah tunjuk terang-terangan pengkhianatan, tak boleh. Sebab bahaya nyawa Nabi, dan memang itu dah melanggar perjanjian dengan Nabi SAW. Ketika Nabi berhijrah ada perjanjian dengan mereka. Bila dah breach perjanjian, Nabi halau mereka. Lepas 8 hari mereka mengaku kalah, dan mereka, Nabi SAW kata, bawa apa sahaja yang kamu ada boleh bawa, kecuali senjata tinggalkan. Maka mereka telah bawa, dia orang kopak pintu-pintu dia orang pun dia orang bawa balik. Pintu, bumbung, semua cabut, dia orang pergi ke Khaybar. Nanti kita belajar peperangan Khaybar pula lepas ni. Dia orang ni lah pergi sana. Banu Nazir ni dia orang pergi ke Khaybar pula kan. Dia orang tak habis pengkhianatan dia orang. Sebab apa tahu berlaku peperangan Khaybar? Dia orang datang balik serang Nabi dalam peperangan Khandaq. Dia orang bersubahat sekali. Ini dah langgar, Nabi dah halau, datang balik. Satu Nabi Allah, perintah Allah, perangi mereka di Khaybar. Nabi pergi sampai Khaybar tu, bunuh mereka. Betul, maksudnya perangi mereka sebab pengkhianatan. Bayangkan, tengok kan berapa banyak pengkhianatan mereka buat dengan orang Islam. Pengkhianatan demi pengkhianatan demi pengkhianatan demi pengkhianatan. Sampai ke hari ni kan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kata Allah tetap akan beri kemenangan selagi mana kamu beriman. Dalam peperangan Uhud Allah kata yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah bantu kamu, tak ada siapa boleh tewaskan kamu. Wa yakhzulkum faman dzal ladzi yansurukum min ba'dih. Kalau Allah tinggalkan kamu, siapa nak bantu kamu? Maksudnya mu'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka hanya bergantunglah kepada Allah sahaja. Jangan bergantung dengan kekuatan kamu, kebolehan kamu, kebijaksanaan kamu. Perintah Allah. Dan dalam kita, seperti mana saya kata, dalam Islam ni, mereka yang mati untuk Allah lah berjaya kan. Mati dalam keadaan Allah redha lah berjaya. Kalau mati dalam keadaan Allah murka, memang gagal kan. Kita nak mati dalam keadaan Allah redha dengan kita. Kita nak mati dalam keadaan kita tegakkan agama Allah, kita sembahyang, kita tengah mentaati perintah Allah lah. Kita nak mati dalam keadaan macam tu. Sebab tu jangan lalai sikit pun, sebab kita tak tahu bila kematian akan datang. Para sahabat telah buktikan. Sebab tu mereka tak mau sedikit pun mereka dalam keadaan kedalaian, dan mereka sentiasa sedia untuk bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian tu Allah dah tulis. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Ayat ni pun turun dalam selepas peperangan Uhud. Kata tak boleh seorang pun tak akan mati kecuali pada masa yang Allah telah tetapkan untuk dia kan. Bila sampai masa kita akan mati. Tapi nakkah kita mati dalam keadaan Allah murka dengan kita, ataupun dalam keadaan kita lalai daripada Allah? Kita nak mati dalam keadaan Allah redha dengan kita, Allah sayang kita kan. Dan untuk agama Allah, dalam keadaan kita sedang beramal dengan perintah Allah kan. Para sahabat tadi ni yang Nabi hantar ni, mereka keluar untuk apa? Untuk ajar orang Najd agama kan, untuk ajar orang kabilah Huzail agama. Mereka keluar untuk mengajar mereka. Tapi Allah tetapkan sebaliknya. Maksudnya mereka keluar kan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata man salaka tariqan, tapi mereka ni bukan pergi belajar ilmu, pergi mengajar. Mereka pergi untuk mengajar. Orang yang pergi belajar ilmu pula, Nabi SAW kata Allah akan mudahkan perjalanan ke syurga. Mereka ni keluar untuk mengajar, subhanallah. Tapi mereka disyahidkan, dikhianati. Dan mereka pergi juga tanpa mereka fikir, kata nyawa mereka dalam keadaan bahaya. Kenapa? Nak sampaikan kan, baligh ma unzila ilaika min rabbik, Allah kata. Kalau mereka minta, itulah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu buat. Bila orang Kufah panggil,
kata kami nak belajar agama, dia terus pergi. Kami nak bariat dengan kamu supaya kami dapat belajar agama dan taat perintah Allah. Dia kata kalau macam tu saya tak hiraukan apa-apa. Saya pergi juga. Orang semua larang, dia kata mereka akan bunuh orang kufar ni. Ayah kamu pun mereka tak pelihara kan. Kamu pun mereka tak akan pelihara. Tapi dia pergi juga. Kata ayah kamu pun mereka dah khianat. Orang kufar mengkhianati Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kata kamu pun mereka akan mengkhianati. Tapi dia kata tak. Dia orang nak bayat dengan saya untuk agama. Bayat dulu bukan bayat untuk pemerintahan. Bayat apa? Allah yusyrikna billah. Yang tu bayat dipanggil bayat yang paling rendah. Itu tidak syirik dengan Allah, tidak mencuri, tidak tu kan, itu dia maksudnya dalam bab mentaati perintah Allah. Sebab tu dia pergi. Sahabat tak kisah walaupun nyawa dalam bahaya, tapi untuk agama Allah boleh. Tuan-tuan, dah azan isyak dah, mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang kita belajar tentang kehidupan para sahabat ni menjadi ibrat untuk kita. Ibarat ataupun ibrat. Dalam bahasa Arab ibarat tu ayat kan. Bahasa Melayu panggil ibarat kan. Ibarat kan. Tauladan lah. Ibarat ni kan. Kalau bahasa Arab ibrah. Kalau ibarat bahasa Arab tu ayat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka ni tauladan untuk kita kan, ibrah untuk kita, untuk untuk memberi apa sebaik-baiknya untuk agama Allah, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan Allah redha. Maksudnya apa saja, dapat peluang untuk mengajar, dapat peluang untuk bantu orang. Jangan fikir kalau saya pergi bantu orang, saya nak makan apa. Sahabat buat benda tu. Kebuluran dalam rumah mereka utamakan orang lain kan. Macam tu, bila kita bantu orang lain baru Allah akan bantu keluarga kita. Tahu tak? Allah wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhi. Selagi kita bantu orang lain, Allah akan bantu kita. Sebab tu kata bila susah sedekah, maksudnya kita pergi bantu orang lain, Allah akan hantar malaikat untuk bantu keluarga kita. Allah akan hantar wakil ataupun rahmat Allah kepada kita, kepada keluarga kita. Allah akan turunkan keberkatan, kerahmatan ke atas kita. Boleh ya, insya-Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.